Jadi hari ini kita telah meluncurkan Kod Etika Wartawan yang mana ia merupakan kali pertama kita telah teliti semula dan tambah baik kod etika yang telah dibangunkan oleh pada tahun 1989 dulu melalui Institut Akhbar Malaysia yang kini dikenali sebagai Malaysian Press Institute ataupun MPI. Dan sebanyak 4 sesi libat urus telah diadakan, melibatkan bukan hanya Jabatan Penerangan tapi juga MPI, National Union of Journalists NUJ, rakan-rakan daripada UKM, USM, juga wakil daripada Jawatan Kuasa Pro Tem bagi Majlis Media Malaysia. Jadi ia adalah satu dokumen yang telah dibangunkan bersama di antara pihak kerajaan, organisasi yang mewakili rakan-rakan media dan juga wakil-wakil daripada media dan juga akademia. Jadi saya memandang usaha ini sebagai satu usaha yang baik yang mengumpulkan pandangan, tenaga, dapatan, cadangan daripada pelbagai pihak demi satu kelestarian bidang kewartawanan, kemampanan bidang kewartawanan dan juga tahap etika bagi bidang kewartawanan itu sendiri. Ini kerana kita dapati dalam era media sosial yang ada pada hari ini, dengan internet yang laju, kadang-kala fitnah diterbitkan lebih laju. Maka usaha kita untuk menyampaikan berita yang betul, yang sahih, yang mana fakta-faktanya telah disemak dan disahkan, itu adalah langkah pertama. Tapi bagi saya, sebaran berita palsu ini perlu dikekang, bukan hanya dengan penyebaran berita yang tepat, tapi juga di kalangan rakyat. Perlu ada satu usaha untuk meningkatkan tahap kesedaran bagaimana sekiranya datang kepada kita sebarang maklumat ataupun informasi ataupun sesuatu yang dikatakan berita. Adakah perkara itu benar-benar berita yang terkandung di dalamnya seperti yang dilaporkan ataupun telah ditokok tambah ataupun diubah suai oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Maka saya lihat Kod Etika Kewartawanan yang telah diluncurkan pada hari ini adalah sebahagian daripada usaha kerajaan untuk secara keseluruhan membentuk satu budaya yang lebih prihatin terhadap bukan hanya kebenaran tapi bersikap adil kepada wartawan juga. Kita tidak boleh salahkan media bila menerbitkan sebarang berita kerana ada kalanya pihak-pihak lain yang mengambil kesempatan untuk menyebar maklumat dengan mengambil screenshot tanpa pengisian keseluruhan berita yang telah dilaporkan. Jadi usaha-usaha yang saya masukkan antara lain seperti yang saya sebut dalam ucapan, segmen Biar Betul yang kita terbitkan setiap malam insya-Allah akan dikembang luas, bukan hanya yang diterbitkan pada jam 7.59 malam setiap hari, tapi usaha di peringkat akar umbi untuk membantu rakyat secara amnya memiliki sejumlah keupayaan ataupun tools yang membolehkan mereka untuk mendapat pengesahan kepada maklumat yang disampaikan. Ini tidak melibatkan pembangunan apa-apa apps tapi lebih kepada sikap latihan dan penyampaian beberapa amalan yang kita anggap boleh membantu untuk kita jangan menjadi mangsa berita palsu dan sebaran yang tidak betul. Jadi secara umumnya yang boleh saya sampaikan di sini, kita lihat ada keperluan sekiranya kita mendapat berita dalam Facebook, TikTok, X, Instagram, WhatsApp dan sebagainya, jangan sebar selagi mana kita sendiri tidak mendapatkan pengesahan tentang berita itu. Cara paling mudah, sekiranya sebarang berita ataupun maklumat telah disampaikan dengan menggunakan nama mana-mana media, semak dengan laman web media tersebut. Sekiranya ada kandungan itu di situ, maka kita boleh lebih kurang sahkan maklumat itu tepat. Tapi masa yang sama, ini kod etika wartawan yang kita terbitkan terpakai kepada semua yang memegang kad perakuan media. Maka mungkin ada keperluan untuk kita meneliti mana-mana media lain yang mungkin bersifat separa wartawan. Ya, ada yang mungkin lebih bersifat lifestyle. Tapi dari masa ke semasa ada menerbitkan berita yang mungkin boleh menimbulkan sedikit kekeliruan. Maka walaupun
Kita harap rakan-rakan media akan mengamalkan kod etika ini, tapi saya juga akan melihat bagaimana pihak MPI sebagai contoh dan juga NGO-NGO yang lain boleh membantu menyebarluaskan kepada media-media yang mungkin tidak rasmi ataupun bersifat lifestyle. Ini penting supaya landscape media secara keseluruhan di Malaysia dapat kita jadikan kalis berita palsu dan fitnah. Soalannya, adakah dengan ada kod etika ini ia akan mengekang kebebasan media? Kod etika ini telah wujud sejak tahun 1989. Kita hanya menambah baik memandangkan ada beberapa perkara. Sebagai contoh, kalau kita teliti, perkara ke-8, wartawan perlu memberi keutamaan untuk meningkatkan kemahiran kewartawanan secara berterusan, antara lain sebab perkembangan teknologi. Saya secara peribadi, juga kementerian dan Jabatan Penerangan, cakna dan pada masa yang sama berasa perubahan-perubahan teknologi yang berlaku mendatangkan kesan kepada industri ataupun kepada syarikat-syarikat media. Ramai yang mengadu kepada saya bahawa sebagai contoh advertising expenditure, jumlah yang dibelanjakan untuk iklan setiap tahun berkurangan dan lebih banyak daripada jumlah itu dibelanjakan ke arah media-media sosial. Maka di sini perlu ada satu, bukan hanya perbincangan, tapi para wartawan juga dilengkapkan untuk menyaingi dan menyediakan perkhidmatan yang ingin dinikmati oleh para pembaca. Dan di situ kita lihat even the context of pembaca dalam hari ini, berapa ramai daripada penerima maklumat kita adalah pembaca berbanding yang menonton konten. Jadi ini satu perubahan yang penting. Kalau kita tidak mendepani zaman, maka kita akan dibelakangi. Jadi saya harap dengan ada kod etika ini, prinsip seperti kebebasan bersuara itu memang kita akan pertahankan dan ia termaktub dalam perlembagaan. Tapi masa yang sama perlu ada satu peningkatan kesedaran dan skill, kemahiran di kalangan wartawan untuk mendepani zaman, termasuk dalam isu AI dan media sosial.